pembudayaan integriti bermula dari pemimpin. Itu yang sedang kita kupas, itu yang sedang kita bincangkan. Dan sebelum berehat sebentar tadi, 3 soalan mencukupkan 6 soalan untuk hari ini telah kita terima. Soalan pertama khusus kepada doktor, jadi saya berikan teruslah kepada doktor tentang bandingan. Macam mana kita nak bandingkan integriti antara negara kita dengan negara-negara luar, dan adakah negara kita ini cukup kompetitif untuk bersaing dengan negara-negara luar dalam aspek integriti ini, doktor? Sila doktor. Terima kasih Musi. Saya sangat terharu dengan soalan tadi, kerana kita harus melihat kalau kita menggunakan indikator apapun, ya, dia tidak hanya menjurus kepada satu sudut atau dimensi saja. Kalau kita menggunakan CPI indeks contoh, itu hanya berkaitan dengan rasuah. Kalau dalam konteks Malaysia pada hari ini, indeks CPI pada tahun 2012, ya, Malaysia persepsi rasuah ini meletakkan Malaysia di tanggal 54 daripada 178. Separuh lah. Hampir separuh. Dan paling buat lagi kita bangga, ya. Saya rasa yang paling hampir dengan diri saya ialah bagaimana dalam rantau Asia Tenggara ini yang kita berhampiran dengan jiran-jiran kita, sebagai contohnya Filipina, dia berada di tanggal 105 daripada 178, ya. Manakala Indonesia 178. Itu kalau indeks CPI. Tetapi kita jangan lupa tentang awal pembicaraan kita tadi, bahawa integriti ini juga harus dilihat dari sudut-sudut yang lain, dari segi pembangunannya, dari segi kemajuan ekonominya, kelabu sebagainya. Dan sebagai contoh yang pengusi, saya tarik dengan Global Happiness Index yang dikeluarkan di United Kingdom, bahawa kita di antara 178 negara yang dikaji, Malaysia menduduki tangga yang ke-16. Top 20. Top 20, ya. Negara yang disebut yang didiami cukup bahagia. Bahagia kan? Anda semua bahagia kan? Boleh duduk sama-sama petang ini. Jadi kalau kita ambil indeks ini, sudah tentu barangkali kalau kita nak banding dengan CPI tadi, akan ada perbezaannya, jurang ni kan? Dalam konteks, kalau kita ambil indeks dengan negara-negara Islam pula contoh begitu kan, kebangunan, kemajuan negara kalau nak bandingkan, jauh kita lebih tinggi berbanding kan? Baik, berbanding dengan negara Islam yang lain. Jadi maksudnya untuk mengukur dan bandingan ini banyak perkara yang perlu dinilai. Ya. Jadi kita sebagai orang muda, mahasiswa, jangan hanya tertumpu kepada satu ukuran statistik saja. Kita boleh mencari indeks-indeks yang lain. Satu contoh Muzi, dalam konteks buta huruf, kadar buta huruf di Malaysia, terutamanya anak-anak muda, generasi mahasiswa ini, Malaysia ini tergolong dalam negara yang sudah 80%, hampir sekarang sudah mencecah 95% yang terakhir, bahawa kita sudah berjaya mengatasi masalah buta huruf. Maksudnya pergerakan negara kita ini begitu membanggakan. Hebat. Berbanding dengan beberapa negara yang lain. Sama ada negara itu di Asia maupun di Eropah. Baik. Ya? Terima kasih. Kita ke depan. Jadi kita kena banyak lihat indikator tersebut. Tak ada rajin membaca saja. Kita kena rajin baca. Sebab itu masa membaca. Baik, terima kasih doktor. Soalan seterusnya tentang 4 kriteria yang doktor katakan tadi. Kalau 4 itu tidak dipenuhi, adakah kita boleh kata orang itu berintegriti ataupun tidak? Mungkin Hafiz. Bagi saya soal integriti ini dia bukannya lebih ya ataupun tidak. Kerana kalau saya katakan saya mengambil rasuah RM10 dengan orang yang mengambil rasuah RM100 juta, saya katakan yang mana lebih berintegriti, sama saja, kedua-dua tidak berintegriti. Kerana saya melihat jika kita tidak mengamalkan 4 itu, sebenarnya ada ratusan lagi. Kita harus mengamalkan kesemua nilai-nilai integriti, baru kita boleh katakan diri saya ini berintegriti. Saya tertarik, memang saya suka. Tidak ada soal saya lebih berintegriti, dia tidak berintegriti, dia tidak lebih berintegriti, kurang. Soalnya adalah anda ia berintegriti ataupun tidak berintegriti. Saya tarik dengan pandangan Profesor Syed Najib tentang gambaran bahawa kita ini ialah cermin. Ya. Siapa yang melihat, dia akan cermin itu akan memantulkan. Ya. Kita tidak perlu menggelarkan diri kita integriti. Biar orang lain yang menilai kita. Bagi contohnya macam Malaysia kan. Bila kita rasa Malaysia ini hebat, kuat, bila kita berada di luar Malaysia. Tapi kalau kita tidak berada dalam negara ini, ya, kalau kita berada dalam negara, kita rasa tak hebat. Orang yang tengok kita. Orang yang tengok kita, yang menilai kita. Ya. Ini pengalaman saya baru ini, contohnya di negara jiran. Ya. Pelajar itu sendiri mengakui bahawa kemudahan, facilities
fasilitas kalau di Indonesia kalau begitu. Pelajar-pelajar di mahasiswa di universiti ini jauh lebih baik Malaysia daripada tempat yang mereka belajar. Baik. Nah, ini satu Kadang-kadang kita tak nampak. ya, Kita pun lupa yang kita sebenarnya lebih baik daripada negara-negara tertentu lah. Ya. Kena Iktirafat, bersyukur lah. bersyukur. Mahasiswa ni kena bersyukur. Platform anda memang cukup banyak. Anda kena guna peluang ni sebaik mungkin. Baik, soalan yang terakhir. Akibat, kesan, impact yang akan diterima sekiranya nilai-nilai integriti ini tidak diamalkan dan dibudayakan. Adeline, sila. Kalau nilai-nilai ini tidak diamalkan, kita tidak akan duduk sini berempat bercakap pasal penggunaan integriti dari pemimpin. Kita akan huru-hara, negara akan huru-hara. Kalau tiada pemimpin yang berintegriti, yang kukuh, yang kuat, kita tidak akan duduk berbilang kaum di semua negara. Kita akan ke sana ke sini bergaduh. Tak ada toleransi. Tak ada toleransi langsung. Hafiz. Saya melihat integriti ini adalah satu tunjang kepada kekuatan sebuah tamadun. Kita telah lihat bagaimana ada tamadun yang usianya ribuan tahun, ratusan tahun, tetapi mereka ini jatuh dan seolah tidak lagi wujud pada zaman sekarang. Ini saya melihat pada soal integriti. Dan juga kita harus lihat bagaimana integriti ini juga boleh memacu ke arah pembangunan sebuah tamadun. Sebagai contoh, saya suka mengambil contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan integriti kepimpinan baginda telah menggunakan 20 tahun sahaja membangunkan sebuah bangsa Arab yang terletak di kiri kanan di Parsi dan Rom. Tapi selepas 20 tahun terjatuh Rom dan Parsi itu kerana kekuatan bangsa Arab itu sendiri. Dan kita harus kaji bagaimana pelaksanaan integriti ini dalam tempoh 20 tahun sahaja boleh mengubah satu bangsa yang tidak bertamadun menjadi satu bangsa yang begitu hebat di mata dunia. Dan kita sudah lebih 50 tahun, kita dah ekstra 30 tahun. Jadi kita harus menerapkan nilai-nilai integriti supaya apa? Jika dapat dilaksanakan sepenuhnya, kita boleh menjadi satu bangsa yang begitu cepat berkembang. Nah, itu yang saya lihat yang kita kekurangan lagi dalam Malaysia ni. Baik doktor, minit-minit terakhir ni doktor, mungkin doktor boleh menyampaikan saranan kepada rakan-rakan yang ada di studio ataupun yang menonton di rumah tentang integriti. Lagi-lagi mereka ni lah bakal pemimpin kita doktor. Ya, tadi disebut tentang implikasi daripada rendahnya nilai integriti di kalangan pemimpin. Saya sedikit suka menyebut bahawa dalam konteks kita nak menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju, jauh lebih itu rakyat berpendapatan tinggi, kita memastikan bahawa nilai-nilai dan amalan baik yang harus menjadi trust kepada pengamalan rakyat Malaysia itu perlu dilakukan bersama dan diteruskan. Semua kita harus faham bahawa rendahnya integriti, jatuhnya integriti, terpinggirnya integriti dalam amalan kehidupan ini akan sekurang-kurangnya dalam konteks kemajuan negara ini akan terjejas. Saya melihat dalam konteks satu ialah dari kos. Kos akan meningkat jika berlaku perkara-perkara yang bertanggahan dengan keperluan kita untuk membangunkan negara ini. Berlakunya rasuah, berlakunya ketirisan dan seumpamanya. Kemudian yang kedua ialah akan berlaku juga pembaziran dalam suasana resources kita yang semakin terhad, semakin mengecil. Kita perlu mengoptimumkan sumber-sumber ini, dan sumber-sumber ini hanya boleh dioptimumkan sekiranya kita punya tanggungjawab. Kita mempunyai rasa ingin memajukan negara ini, kita sayangkan negara ini, kita perlu kurang. Dan satu lagi penting sekali image negara. Image negara sangat penting. Baik, terima kasih doktor. Kita beri tepukan kepada ketiga-tiga panel kita. Jadi, apa yang boleh kita simpulkan adalah anda semua adalah pemimpin Malaysia akan datang. Kita faham pemimpin ini cerminan integriti negara. Jatuh bangun negara bergantung bahu kita. Anda orang muda, saya yakin anda juga adalah pemimpin. Dan kita perlu untuk mencorakkan negara kita yang lebih baik di masa akan datang. Apatah lagi hanya berbaki 7 tahun saja lagi menjelang wawasan 2020. Jadi terima kasih kepada anda juga daripada mahasiswa dari Utah University Masa dan juga Kolej Antarabangsa Ikip Kuantan Pahang. Tepukan kepada dia. Terima kasih sekali. Jadi semoga kita bertemu lagi minggu hadapan di waktu yang sama. Juga kita akan mendengarkan topik-topik yang akan dibincangkan dari sudut pandang mahasiswa dan juga tokoh yang dipanggil untuk berada di kursi tokoh. Terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.